Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pelajar-pelajar yang dikasihi, cikgu mengharapkan pelajar dalam keadaan yang sihat sejahtera dan sentiasa ceria dalam keadaan menghadapi peperiksaan tidak berapa lama lagi. Nama cikgu, Cikgu Mazlan, guru ekonomi di STPM, Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Air Lanas, Jeli. Para pelajar yang dikasihi, hari ini cikgu akan menerangkan bagaimana teknik untuk kita menjawab soalan, terutamanya kita memfokuskan kepada bab yang keempat, iaitu wang, bank dan juga dasar kewangan. Pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita meneruskan kepada perbincangan kita pada hari ini, adalah lebih baik dan lebih bagus sekiranya pelajar-pelajar dapat menguasai apakah yang ada di dalam bab tersebut. Ini memudahkan pelajar supaya memahami setiap jawapan yang akan diberikan nanti. Pelajar-pelajar sekalian, dalam bab yang keempat, wang, bank dan dasar kewangan ini, ada beberapa tajuk yang dinyatakan. Tajuk yang pertamanya iaitu wang yang berkaitan dengan definisi ataupun konsep wang. Di sini pelajar perlu mengetahui pemahaman tentang wang itu dahulu. Yang kedua, tajuk yang kedua ataupun 4.2 berkaitan dengan penawaran wang. Dalam penawaran wang ini melibatkan bagaimana wang dicipta oleh bank perdagangan ataupun institusi keuangan bank. Yang ketiga, had-had proses penciptaan kredit dan juga berkaitan dengan teori kuantiti keuangan yang melibatkan dua teori, iaitu teori keuangan klasika ataupun dan juga teori kecairan Keynes. Yang ketiga ialah berkaitan dengan permintaan wang teori Keynes. Permintaan wang teori Keynes di mana dia melibatkan bagaimana wang itu diagihkan, bagaimana wang itu ditawarkan dan bagaimana permintaan wang. Tajuk yang keempat adalah berkaitan dengan keseimbangan pasaran wang dan juga aktiviti wang. Sememangnya kita mengetahui bahawa wang memainkan peranan yang penting di dalam ekonomi. Jadi fungsi wang di situ cukup penting dalam mempengaruhi aktiviti ekonomi. Juga berkaitan dengan perubahan kadar bunga. Kita akan melihat bagaimana kadar bunga ditentukan dan bagaimana kadar bunga akan mempengaruhi aktiviti ekonomi. Dan yang akhir bagi bab yang keempat ini ialah berkaitan dengan bank pusat dan dasar kewangan. Bank pusat, satu-satunya bank yang penting adalah bank yang penting kepada sesebuah negara. Jadi dengan bank pusat ini akan mengeluarkan atau mengutarakan dasar-dasar kewangan yang mana akan mempengaruhi keadaan aktiviti ekonomi sesebuah negara. Baik, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Sebelum kita pergi kepada fokus kita, kita lihat dari segi bab keempat ini, dia merupakan satu bab yang cukup penting. Kalau kita lihat kepada carta analisis soalan yang keluar, yang sentiasa keluar dalam bab yang keempat ini, dia lebih terdapat satu atau dua soalan yang keluar daripada bab ini. Ini menunjukkan bahawa bab ini adalah cukup penting. Cukup penting dalam soalan yang ditanya dalam peperiksaan. Baik, seterusnya, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, fokus kita pada hari ini, kita nak melihat dua fokus. Saya nak melihat pada dua fokus kepada pelajar-pelajar sekalian, iaitu bagaimana kita nak menjawab soalan daripada tajuk 4.2 penawaran wang, iaitu kita akan fokuskan kepada proses penciptaan kredit oleh bank-bank perdagangan. Dan yang keduanya, kita akan fokus kepada peranan ataupun kadar bunga. Peranan kadar bunga dalam aktiviti ekonomi, iaitu kita akan melihat keseimbangan kadar bunga dan juga bagaimana kadar bunga itu mempengaruhi bila berlaku perubahan kadar bunga. Seterusnya, baik, sebelum kita pergi lagi, kita akan lihat dahulu apakah bentuk-bentuk soalan yang biasanya dikemukakan di dalam soalan. Yang semasa dikemukakan soalan. Soalan yang pertama melibatkan konsep.
Soalan yang pertama melibatkan konsep ataupun definisi. Sebagai contoh, apakah yang dimaksudkan dengan wang? Apakah yang dimaksudkan dengan wang M1? Apakah yang dimaksudkan dengan kadar bunga? Itu biasanya soalan berbentuk konsep ataupun definisi. Yang kedua, pelajar-pelajar sekalian, aplikasi konsep ataupun dasar. Konsep ataupun dasar. Ini merupakan soalan yang agak sukar. Okay? Sebabnya, pelajar terpaksa menganalisis, menggunakan konsep yang diberi untuk diaplikasikan dengan kehendak soalan. Sebagai contoh, dasar kewangan. Banyak soalan-soalan yang ditanya dalam bab ini berkaitan dengan dasar kewangan. Aplikasi dasar kewangan dalam aktiviti ekonomi. Sebagai contoh, bagaimanakah dasar kewangan dapat mengatasi masalah ekonomi? Jadi, daripada catatannya, sebahagian besar calon gagal untuk mengaplikasikan dasar tersebut dalam aktiviti ekonomi. Ini menyebabkan pelajar banyak kehilangan markah. Seterusnya pelajar sekalian, soalan juga mengemukakan dalam bentuk jadual. Maknanya, pelajar perlu membina jadual untuk menjawab soalan. Dengan menggunakan contoh berangka, tunjukkan bagaimana proses penciptaan kredit berlaku. Ini memerlukan kepada penggunaan jadual. Okey? Nanti kita akan bincang secara lebih lanjut berkaitan soalan yang berkaitan dengan luar. Dengan berkaitan soalan yang berkaitan dengan jadual. Seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, soalan yang seterusnya juga famous juga ialah soalan yang berkaitan dengan kelok. Penggunaan kelok dalam menjawab soalan. Kelok ini biasanya soalan yang berkaitan dengan kesan. Kesan perubahan sesuatu fakta ataupun sesuatu faktor yang diberikan. Jadi, dia akan melibatkan perubahan kelok. Jadi, kesan daripada perubahan itu memberi kesan kepada sama ada kadar bunga, sama ada bekalan wang, sama ada pendapatan negara dan juga aktiviti ekonomi. Dan soalan yang terakhir yang ditanya yang juga famous dalam bab ini adalah berkaitan dengan soalan pengiraan. Di mana soalan bahagian C. Soalan bahagian C. Soalan yang biasa dikeluarkan dalam bahagian C ialah soalan yang berkaitan dengan bekalan wang, iaitu teori M1, M2 dan juga aplikasi soalan hubung kait dengan dasar-dasar yang diberikan. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sekarang kita akan fokus. Cikgu akan bawa pelajar kepada fokus pertama kita, iaitu penawaran wang berkaitan dengan proses penciptaan kredit. Proses penciptaan kredit. Baik, apabila pelajar mendapat soalan dan ingin menjawab soalan tersebut, perkara yang pertama ialah kita melihat soalan itu dulu, kemudian kita lihat apakah kata kunci soalan tersebut. Kenapa kata kunci itu penting? Kerana bila kata kunci itu penting, kita melihat, kita dapat kata kunci itu, kita nak fokus soalan itu supaya dia tidak lari dengan kehendak soalan tersebut. Sebagai contoh soalan seperti mana yang terdapat dalam slide tersebut, sebuah bank perdagangan diandaikan telah menerima sekeping cek bernilai 1,000 yang didepositkan dalam akaun semasa. Sekiranya nisbah rizal berkanun ialah 20% atau 20%. Huraikan bagaimana proses penciptaan kredit berlaku. Okay, bagaimana proses penciptaan kredit berlaku. Jadi di sini, yang pertamanya, kita kena pastikan apakah kata kunci soalan ataupun KKS. Kata kunci soalan. Kalau pelajar-pelajar lihat dalam slide tersebut, yang saya bolkan yang warna merah itu merupakan kata kunci pada soalan tersebut, iaitu menerima sekeping cek yang bernilai 1,000, kemudian nisbah rizal berkanun 20% dan bagaimana proses penciptaan kredit itu berlaku. Okay? Itu ialah kata kunci. Apa-apa soalan yang berkaitan, apa-apa soalan yang dikeluarkan, soalan esei ataupun soalan objektif yang pelajar-pelajar jawab, pelajar seharusnya menandakan mana atau apakah kata kunci soalan tersebut supaya dia menjadi pandu arah kepada kita untuk kita menjawab soalan tersebut.
Okey. Kemudian, bagi soalan ini, okey, pelajar-pelajar sekalian, kita yang seterusnya ialah kita membina jadual. Kita membina jadual. Apakah jadual? Berdasarkan kepada fakta yang telah diberi. Contohnya tadi, cek bernilai 1000 dan juga nisbah result berkanun iaitu 20%. Jadi kita akan melihat fakta tersebut. Kemudian selepas daripada itu kita akan membina ataupun kita akan membuat huraian berdasarkan kepada jadual yang telah kita bina. Pelajar-pelajar sekalian. Baik. Apakah akan berlaku sekiranya soalan tidak memberi data-data yang diperlukan? Kalau kita lihat dalam soalan tadi, dia telah beri data ataupun maklumat. Contohnya seperti deposit semasa 1000. Sekiranya soalan itu tidak diberi maklumat tersebut, soalan hanya mengatakan dengan menggunakan contoh berangka, bagaimana proses penciptaan kredit berlaku. Maka di sini, pelajar-pelajar, sekiranya tidak diberi, pelajar-pelajar harus membina andaian-andaian sendiri. Andaian-andaian pelajar tersebut perlulah meletakkan ada yang pertamanya jumlah deposit, tak kiralah berapa pun deposit yang pelajar harus letak, sama ada 1000, 10,000, 100,000 ataupun 100. Tapi adalah lebih baik bagi pelajar meletakkan, tidak perlu meletakkan angka yang besar, hanya sekadar 1000, 100 sudah mencukupi. Kerana apa yang soalan inginkan ialah dia nak melihat bagaimana proses itu berlaku. Yang kedua, pelajar haruslah meletakkan andaian nisbah result berkanun. Okey, nisbah result berkanun itu berapa? Okey, sama ada 10%, 50% ataupun 15% dan sebagainya. Okey, terpulang kepada pelajar. Tapi carilah yang lebih mudah, sama ada 10% ataupun 20%. Juga andaian-andaian lain yang perlu pelajar lihat ialah berkaitan dengan semua lebihan akan dipinjamkan. Okey. Baik, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Itu beberapa contoh andaian yang perlu dimasukkan. Sekiranya andaian itu telah diberi, maka pelajar mesti menggunakan andaian yang telah diberikan tersebut. Maknanya, pelajar tidak boleh menggunakan andaian sendiri. Okey, pelajar, cikgu mengharapkan pelajar dapat memahami setakat ini. Okey, baik pelajar. Baik, dalam pembinaan jadual, pelajar-pelajar bagi soalan tadi, kita lihat jadual pelajar boleh buat dalam dua bentuk. Satu bentuk adalah berkaitan dengan jadual dengan peringkat-peringkat langkah. Yang kedua, pelajar membuat dalam bentuk jadual kunci kira-kira. Dalam kunci kira-kira. Dalam kunci kira-kira itu memadai hanya dua kunci kira-kira sahaja. Sama juga dalam satu jadual, iaitu hanya memadai ada dua peringkat. Okey, dalam proses penciptaan kredit ini, apa yang kita belajar, ada dua proses penciptaan kredit yang berlaku, iaitu pertamanya proses penciptaan kredit satu bank dan proses penciptaan kredit banyak bank. Dalam fokus kita, kita lebih menumpukan kepada proses penciptaan kredit banyak bank. Jadi di sini saya akan memberi contoh bagaimana dalam proses banyak bank. Dan saya menyarankan pelajar-pelajar boleh membuat dalam bentuk kunci kira-kira. Baik, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Di sini pelajar haruslah ingat jadual kunci kira-kira adalah seperti di dalam slides. Kalau pelajar lihat, kunci kira-kira bank X, okay, iaitu yang pertamanya liability dan asset. Liability, deposit semasa, asset, result berkanun dan juga pinjaman. Okay. Deposit semasa asal 1000 dimasukkan dalam bank X, kemudian
menjadi result berkanun 200 dan pinjaman 800, maka jumlahnya adalah 1000. Pelajar-pelajar sekalian, selepas sahaja jadual pertama pelajar membina, maka pelajar seharusnya menghuraikan terus jadual tersebut. Sebagai contoh, huraian pada jadual tersebut. Okey. Andaikan individu mendeposit wang sebanyak 1000 dalam deposit semasa bank X. Individu A, bank X. Okey. Bank X akan menyimpan sebanyak 200 sebagai reserve. Maka di sini, pertama, mendepositkan 1000. Maka di situ pelajar akan memperolehi markah sebagai permulaan. Dalam menjawab soalan ekonomi, kita tidak perlu kepada pendahuluan dan sebagainya. Bagi ekonomi ini, terus saja kepada poin ataupun kehendak soalan. Tidak perlu kepada pendahuluan. Seperti mana pelajar menjawab untuk soalan karangan bahasa Melayu dalam menjawab soalan sejarah. Okey, jalan terus kepada jawapannya. Baik, untuk markah yang kedua di sini ialah kita menghuraikan di dalam jadual tersebut, iaitu lebihan reserve sebanyak 800 akan dipinjamkan kepada individu B, bermakna individu yang lain. Okey, dipinjamkan, maksudnya dipinjamkan sebanyak 800. Jadi di situ pelajar akan mendapat satu lagi markah. Kemudian individu B tersebut akan menyimpan wang tersebut sebanyak 800 ke dalam deposit bank Y. Maknanya bank yang lain, bukan dalam bank yang sama. Kalau individu B tadi menyimpan di dalam bank yang sama, maka dia akan menjadi proses penciptaan kredit dalam satu bank. Tapi di sini kita akan fokuskan kepada dalam proses penciptaan kredit banyak bank. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Baik, itu merupakan huraian bagi jadual yang pertama. Di situ pelajar telah mendapat 3 markah untuk jadual. Okey, manakala bagi 3 markah, maksud saya 3 markah untuk huraian. Bagi jadual, pelajar mendapat 1 markah. Maka dia akan mendapat 4 markah di situ daripada 10 markah. Baik, seterusnya pelajar membina jadual kunci kira-kira yang baru, iaitu kunci kira-kira bagi bank Y. Okey, bank Y akan menyimpan sebanyak akan menerima deposit sebanyak 800 daripada individu B tadi sebagai deposit semasa. Kemudian, bank Y akan menyimpan sebanyak RM160 sebagai reserve berkanun, seperti mana yang telah diberitahu di dalam soalan tadi, iaitu sebanyak 20% daripada deposit semasa ataupun 20% adalah merupakan nisbah reserve berkanun. Semua lebihan reserve tadi, iaitu sebanyak RM640 akan dipinjamkan kepada individu C ataupun individu yang lain. Maka di sini pelajar-pelajar dikasihi sekalian, memadai dengan hanya membuat 2 kunci kira-kira sahaja. Okay. Memadai dengan kunci kira-kira. Jadi di sini, bank Y menyimpan RM160 tadi akan mendapat 1 markah. Manakala semua lebihan reserve tadi sebanyak 640 akan dipinjamkan kepada individu yang lain 1 markah. Jadi 2 markah lagi berserta dengan jadual 1 markah. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, saya harap cikgu mengharapkan supaya pelajar dapat mengetahui dan memahami sedikit apa yang telah cikgu terangkan tadi. Baik, seterusnya, yang ketiga ialah berkaitan dengan kesimpulan. Kesimpulan yang harus dibuat daripada jadual kita tadi. Sebab di dalam kesimpulan ni ada 3 markah lagi yang belum kita perolehi. Bagaimana untuk dapat 3 markah lagi? Untuk mendapat 3 markah perlu kepada rumusan ataupun kesimpulan daripada jadual kita tadi, iaitu selepas penciptaan kredit
apa yang perlu ada dalam kesimpulan ialah jumlah deposit semasa yang dapat dicipta, jumlah pinjaman yang dapat dibuat dan juga jumlah reserve berkanun yang dapat disimpan. Okey. Baik, di sini jumlah deposit semasa adalah sebanyak RM5,000 iaitu RM1,000 dibahagi dengan nisbah reserve berkanun. Jadi di sini pelajar haruslah menunjukkan bagaimana RM5,000 itu diperolehi, iaitu daripada RM1,000 dibahagi dengan 20%, maka akan mendapat RM5,000. Baik, seterusnya jumlah pinjaman yang diperolehi oleh bank tersebut dalam proses penciptaan kredit ialah RM4,000, iaitu daripada pinjaman asal. Pinjaman asal iaitu sebanyak RM800 dibahagi dengan 20% nisbah reserve berkanun, maka dia akan mendapat sebanyak RM4,000. Dan seterusnya, reserve berkanun adalah sebanyak RM1,000, iaitu RM1,000 bahagi dengan 20%, maka kita akan dapat RM1,000. Pelajar-pelajar sekalian, dalam menjawab soalan jadual ini, kita tidak sedar ataupun pelajar sendiri tidak sedar bahawa pelajar akan kehilangan markah. Banyak pelajar kehilangan markah. Bagaimana boleh kehilangan markah? Kerana berlaku kecuaian pada pelajar. Cuba kita lihat di situ kelemahan pelajar. Yang pertamanya ialah pelajar membina jadual yang tidak ada tajuk. Sebagai contohnya, kunci kira-kira bank X. Bila tidak ada tajuk, akan menyebabkan pelajar akan kehilangan markah. Okey? Benda itu kita tidak sedar. Okay? Kemudian yang kedua, tidak ada unit ataupun kita tidak ada butiran, iaitu butiran aset dan juga butiran di sebelah liability. Okay? Jadi di sini akan menyebabkan akan pelajar kehilangan markah. Baik. Kemudian seterusnya ialah pelajar tidak memasukkan jumlah yang telah dibuat tadi. Maka sama ada pelajar membuat dalam satu jadual ataupun pelajar membuat dalam bentuk kunci kira-kira, pelajar kehilangan markah kerana tidak memasukkan jumlah. Okey? Dan yang akhir tadi, kelemahan pelajar ini adalah berkaitan dengan huraian tidak lengkap ataupun tiada rumusan yang dibuat. Ini akan menyebabkan pelajar kehilangan 3 markah. Pelajar akan kehilangan 3 markah. Saja pelajar yang dikasih, kita seharusnya menyayangi markah kita. Daripada 10 markah, kita sudah kehilangan 3 markah, maka akan menyebabkan grade kita akan rendah. Seterusnya, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sekarang kita akan berpindah kepada fokus yang kedua bagi tajuk kita pada hari ini. Kita nak melihat iaitu bagaimana menjawab soalan yang berbentuk huraian keluk. Bagaimana soalan huraian keluk di bawah tajuk bab wang, bank dan dasar kewangan. Di sini saya mengambil pada tajuk 4.4 iaitu penentuan tingkat kadar bunga. Seperti mana pelajar melihat contoh soalan dengan menggunakan gambar rajah teori kecairan kewangan Keynesian, terangkan A. Bagaimana kadar bunga ditentukan di pasaran? 10 markah. Dan B, kesan terhadap kadar bunga akibat daripada peningkatan pendapatan negara. Jadi di sini dia ada A dan B. Baik, pelajar-pelajar sekalian, pelajar-pelajar seharusnya menggunakan 2 keluk dalam menjawab soalan ini. Okey, menggunakan 2 keluk, iaitu 1 keluk untuk soalan A, 1 keluk untuk soalan B. Baik, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okay. Bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Seperti yang telah saya katakan tadi, dalam kita nak menjawab soalan, kita seharusnya melihat kepada kata kunci soalan tersebut. Okay. Kita akan melihat kata kunci soalan tersebut. Selepas kita melihat kata kunci soalan tersebut, kita hendaklah melukis rajah atau melukis keluk yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Maknanya kita tidak boleh membina keluk yang sembarangan. Maksudnya kita perlu kepada keluk yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Kemudian kita akan melihat seterusnya dari segi huraian. Huraian keluk. Dalam membuat huraian keluk, pelajar-pelajar seharusnya yang pertama
Saya rasa guru-guru pelajar pun telah memberitahu pelajar dalam teknik menjawab huraian kelok. Perkara yang pertama yang ada dalam huraian kelok ialah berkaitan dengan asalan, titik keseimbangan asal. Yang kedua, alihan ataupun kebat. Alihan ataupun kebat iaitu apa yang tersirat di sebalik kehendak soalan tersebut. Yang ketiga, proses. Yang keempatnya ialah kesan ataupun kesimpulan. Seterusnya pelajar, kita lihat kepada kelok kita bagi soalan yang pertama, iaitu soalan bagaimana kadar bunga ditentukan. Jadi di situ bagaimana kadar bunga ditentukan. Baik pelajar yang dikasihi sekalian, kalau kita merujuk kepada kelok, kita lihat paksi yang pertamanya, baik dalam kita nak melukis kelok, mesti ada dua paksi asas dalam pembinaan kelok, iaitu paksi X dan juga paksi X. Paksi Y, maksud saya paksi Y, paksi X dan juga paksi Y. Pelajar-pelajar, dalam apa jua kita nak melukis kelok, yang pertama kita kena lukis ialah paksi tersebut. Kalau kita tidak lukis paksi, idea tidak datang. Dan jangan pelajar sekali-kali melukis paksi ataupun kelok yang di tengah tu dulu. Kita haruslah melukis paksi X dan paksi Y dahulu. Jangan melukis yang lain. Okay? Baik, seterusnya. Apabila buat itu, letakkan nama kelok, kadar bunga dan juga kuantiti wang dan paksi kelok bagi permintaan wang dan penawaran wang. Okay, seperti mana di dalam rajah tersebut. Okey, bagi huraiannya, keseimbangan yang pertama ada 3 perkara yang perlu dalam huraian kelok bagi keseimbangan. Yang pertama keseimbangan asal, yang kedua pada kadar bunga R1 dan pada kadar bunga R2 dan juga kesan. Kalau kita lihat contoh di sini, dalam keseimbangan asal perlu ada 2. Yang pertama, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, keseimbangan dicapai apabila MD ataupun permintaan wang sama dengan penawaran wang. Tapi kalau pelajar menguraikan apabila pelajar menulis kelok, maka pelajar seharusnya menulis apabila kelok permintaan bersilang dengan kelok penawaran wang, iaitu pada titik I0 dengan kadar bunga R0 dan kuantiti wang M. Jadi di sini markah diberi pertamanya syarat keseimbangan, iaitu apabila MD sama dengan MS, dan yang keduanya ialah kadar bunga R0 dan juga kuantiti M. Di situ kuantiti dan kadar bunga mestilah sama, mesti ada kedua-duanya, barulah pelajar mendapat 1 markah. Baik, yang kedua, huraian yang kedua ialah pada kadar bunga R1. Bila pada kadar bunga R1, okey, apa yang berlaku? Bagi mana-mana proses penentuan keseimbangan, dia ada satu benda iaitu dipanggil sebagai konsep lebihan. Tak kira sama ada AD, sama ada bekalan wang, sama ada kadar bunga, sama ada AE yang melibatkan bekalan. Jadi di sini pada kadar bunga R1 bekalan wang melebihi permintaan wang sebanyak AB. Di situ pelajar telah mendapat markah 1 markah. Kemudian berlaku lebihan melawan, apa yang berlaku? Baik, yang ini yang dipanggil sebagai kebat, tersirat. Apabila masyarakat lebihan berlaku penawaran, maka masyarakat akan beli bond, harga bond meningkat, kadar bunga akan turun. Di situ dapat lagi 1 markah. Kemudian yang seterusnya, proses berterusan hingga tiada lagi lebihan penawaran wang dan keseimbangan kembali kepada MD sama dengan MS pada titik I0. Dapat lagi 1 markah. Okey, yang seterusnya ialah pada kadar bunga R2, iaitu bila apa yang berlaku di situ? Iaitu permintaan melebihi penawaran, iaitu pada CD. Markah di situ akan dapat. Kemudian masyarakat jual bond. Apabila masyarakat minta duit, masyarakat akan jual bond. Okay? Harga bond akan turun, kadar bunga akan naik. Dan proses ini akan berterusan sehingga tiada lagi lebihan permintaan wang, sehingga kembali kepada MD sama dengan MS pada titik I0. Kecuaian pelajar di sini ialah pertamanya, dia tidak ada kebat, iaitu di sebalik apa yang berlaku lebihan tadi. Jadi pelajar-pelajar haruslah berhati-hati. Baik, seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita lihat kepada soalan B yang kedua, iaitu soalan huraian kesan. Soalan huraian kesan ni apabila berlaku peningkatan di dalam pendapatan negara. Kita perlu melihat yang pertamanya ialah kata kunci soalan. Kata kunci soalannya ialah berlaku
pertama, cori kecairan. Yang kedua, berlaku peningkatan pendapatan. Dan yang ketiga, kesan kepada kadar bunga. Seperti mana yang tadi, dalam melukis selajah, perlulah kita lukis kelok, paksi X, paksi Y, kemudian kita lihat keseimbangan asal. Dalam huraian kesan, dia mesti ada keseimbangan asal sebelum berlaku perubahan. Jadi kita dilihat di sini, kita perlu harus huraikan keseimbangan asal seperti mana dalam slide tersebut. Pelajar lihat keseimbangan asal adalah pada MD, MS, titik I0, kadar bunga R0 dan kuantiti YM. Itu kita dapat 2 markah lah seperti mana yang telah saya terangkan pada tadi. Namun begitu, bagi soalan seterusnya iaitu bagi alihan dan kebat. Alihan ni biasanya kita merujuk kepada soalan iaitu apabila pendapatan negara meningkat. Apabila pendapatan negara meningkat, akan menyebabkan pendapatan negara ini rujuk kepada masyarakat. Masyarakat ada wang. Bila ada wang, apa yang masyarakat guna? Masyarakat guna wang tersebut untuk urusan dan juga untuk awasan. Jadi sini kalau calon ataupun pelajar memasukkan untuk spekulasi, itu adalah salah. Okey, jadi pelajar hanya 2 untuk urus niaga dan awasan. 1, kemudian kelok permintaan beralih. Itu kebat. Itu alihan kelok. Okey, kebat tadi permintaan wang urus niaga meningkat. Alihan kelok. Alihan kelok ini ialah daripada MD0 ke MD1. Kalau pelajar menyatakan kelok beralih, maka belum dapat markah. Markahnya di mana? MD0 kepada MD1. Baik, seterusnya pada kadar bunga R0 terdapat lebihan permintaan wang iaitu sebesar mana? EA0. Okey, EA0. Seperti mana yang atas tadi, apabila berlaku lebihan permintaan wang, masyarakat akan jual bong. Harga bong akan turun. Okey, jadi di situ dapat 1 markah lagi. Dan proses ini akan berterusan sehingga keseimbangan baru dicapai pada titik I1 bila mana MD1 sama dengan MS. Dan kesan, yang terakhirnya kesan kadar bunga meningkat daripada R0 kepada R1, kuantiti wang pada M. Jadi di sini, pelajar-pelajar yang dekat sini, kebanyakan pelajar adalah salah taksir peralihan kelok. Kebanyakan pelajar dia akan membuat kelok penawaran. Sebab dia kaitkan pendapatan negara itu dengan penawaran wang. Maka dia akan menyebabkan pergerakan kelok MS. Jadi salah. Kemudian yang kedua, pelajar tidak ada kebat. Di mana apa tu? Permintaan wang untuk urus niaga dan awasan. Maknanya pelajar tidak dimasukkan kebat tersebut. Yang ketiga, pelajar tidak ada pada kadar bunga R0. Tidak ada pada kadar bunga R0. Itu juga menyebabkan pelajar akan kehilangan markah. Pelajar-pelajar yang dikasihi, dalam menjawab soalan ini, saya menyarankan pelajar menjawab soalan yang berbentuk kelok. Sebab kebanyakan kelok yang dilukis itu begitulah bentuknya, caranya, keedahnya untuk mendapatkan markah. Jadi di sini pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kelok yang dilukis itu akan membantu pelajar untuk mendapat markah. Kerana walaupun kadang-kadang pelajar melukis kelok yang salah, pergerakan salah, pelajar masih lagi mendapat markah. Sekurang-kurangnya pelajar mendapat markah asal dan juga huraian keseimbangan asal. Baiklah pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, cikgu mengharapkan pelajar akan mendapat memahami mengenai kaedah menjawab soalan bahagian 4 khususnya dalam bentuk jadual dan juga huraian kelok. Pelajar boleh cuba menjawab bersama dengan guru-guru masing-masing. Jadi sekian sahaja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.